Oke, salam dan salam sejahtera. Saya ingin menjawab ucapan ceramah yang dibuat oleh Tan Sri Medi Yassin yang pada saya sangat hipokrit dan juga sangat munafik. Serta kalau kita lihat Tan Sri Medi Yassin ni seorang yang bertolak dalih, suka menipu dan suka membohong. Jadi dalam isu ini kita dengar dulu ucapan dalam ceramah beliau. Kita tonton. Walaupun saya dipecat keluar, tak pernah dalam sejarah kami dalam UMNO dulu mengatakan kami boleh bekerjasama dengan DAP. Kenapa? Kerana ideologinya berbeza. Mereka tak sokong dasar-dasar yang diperjuangkan oleh parti kita. Masalah hak istimewa agama Islam, soal orang-orang Melayu dan sebagainya. Memang tak terlintas oleh saya satu hari bahawa UMNO akan bersama-sama dengan PH dan juga dalamnya ada DAP. Bukan saja tidur sebantal mimpi lain-lain, bukan saja peluk dan bercium mulut pada hari ini, agak adalah suatu perkara yang aneh dan luar biasa. Saya tahu di sebelah DAP sana ramai pendukung-pendukung mereka orang-orang Cina marah kepada Anwar Ibrahim bila mereka sokong dalam pilihan raya untuk menyokong PH. Mereka tidak fikir bahawa satu hari UMNO akan berada bersama-sama dengan PH. Demikian juga orang yang menyokong UMNO dahulu. Bila mereka bertanding, mereka harap UMNO akan menjadi pejuang untuk orang Melayu, rakyat Malaysia. Tak mungkin dia boleh bergabung dengan pihak DAP dan Anwar Ibrahim. No Anwar, no DAP. Hari ini apa dah jadi? Satu gabungan parti yang agak luar biasa. Itu saja saudara adalah satu bukti yang jelas. Kita harus tolak PHBN ini. Tak mungkin mereka boleh takbirkan negara kita dalam keadaan yang terbaik untuk semua kaum yang ada dalam negara. Saya lihat ya, dalam video ini ya, tak kiranya Hamzah Zainuddin, tak kiranya Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, tak kiranya Tan Sri Medi Yassin dan pemimpin-pemimpin mereka yang lain. Setiap kali mereka membuat ucapan, setiap kali mereka buat ceramah, yang dijual, yang dijaja hanya DAP. Apa yang ada dengan DAP ini sebenarnya? Kita tahu ya, dulu waktu Barisan Nasional mereka menghentam DAP. Akhirnya gerakan tumbang di Pulau Pinang, DAP memerintah. Hentam-hentam DAP, DAP banyak kerusi. Hentam-hentam DAP, DAP menang. Inilah hakikatnya. Dalam politik ini sebenarnya hari ini idealisme. Jadi Tan Sri Medi Yassin sebagai orang politik lama yang pernah duduk dalam UMNO Barisan Nasional, duduk sebagai menteri dan sebagainya, menjadi Perdana Menteri yang terakhirnya ini, tidak perlu untuk nak membuat ucapan yang resis. Yang mana saya lihat beliau mengatakan bahawa orang Cina marah kerana DAP yang ada dalam Pakatan Harapan itu tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan UMNO Barisan Nasional. Tan Sri Medi Yassin ni cuba nak memperbodohkan rakyat ke apa? Ingat rakyat hari ini bodoh. Tan Sri Medi Yassin tahu tak? Orang-orang Cina tu tak sebodoh mana yang Tan Sri Medi Yassin nak katakan. Orang tahu. Orang Cina ni bukan tak lihat politik negara ni. Mereka ni berniaga, mereka lihat politik negara kita ni. Saya ramai kawan-kawan Cina tu. Jadi, dia begini. Walaupun hari ini Pakatan Harapan itu bergabung dengan UMNO Barisan Nasional ni, rakyat takkan marah daripada Perikatan Nasional yang adanya PAS di dalam, yang lebih resis, yang menyusahkan rakyat Malaysia, baik bergabung dengan UMNO Barisan Nasional. Jadi itu pilihan yang lebih baik berbandingkan mudarat yang lebih banyak daripada orang seperti Tan Sri Medi Yassin dan Tan Sri Abdul Hadi Awang ni. Itu yang orang Cina boleh nampak di situ. Dan orang Cina pun tahu korupsi yang nak membentuk kerajaan itu harus ada majoriti mudah, iaitu 112. Jadi hari ini Tan Sri Medi Yassin berpusing, berbelit sana, berbelit sini, ini kenapa? Kalau Pakatan Harapan tak bergabung dengan UMNO, bagaimana nak tubuh kerajaan? Jadi siapa yang boleh tubuh kerajaan? Apa? Tan Sri Medi Yassin hari ini kritik UMNO Barisan Nasional. Parti Perikatan Nasional boleh jadi kerajaan ke? Tak juga. Mereka tidak ada cukup kerusi. Hanya 74 kerusi. Tan Sri Medi Yassin hari ini nak mengkritik. Mana-mana parti nak bergabung dengan parti mana? Kalau tak dengan Pakatan Harapan, harus bergabung dengan UMNO Barisan Nasional, GPS Sarawak, dan Perikatan Nasional. Itu saja komponen parti yang terbesar yang boleh kita gabungkan untuk membentuk kerajaan.
Jadi Tan Sri Midi Yassin jangan perbodohkan rakyat. Jadi rakyat yang tak bodoh hari ini kita harus menolak orang yang seperti Tan Sri Midi Yassin ini terang-terang menipu dengan propaganda yang sangat murahan. Jadi saya jawab isu ini. Tan Sri Midi Yassin nak bercakap seperti ini tahun 80-an, 90-an bolehlah. Hari ini rakyat bukan bodoh. Jadi itulah corak pentadbiran negara yang ada hari ini terpaksa bergabung dengan mana parti. Tan Sri Midi Yassin nak menceritakan tentang ideologi yang dibawa oleh DAP. Tan Sri Midi Yassin sekarang ni bawa ideologi perkauman dan agama. Tetapi nak bergabung dengan parti seperti GPS Sarawak. GPS Sarawak itu parti berbilang kaum tau. Jadi kepala otak yang ada dalam PAS, kepala otak yang ada dalam Bersatu, kena dicucikan semula, jangan resis. Kerusi daripada Sabah dan Sarawak tanpa mengikut mana-mana parti yang ada di Semenanjung itu, tak akan boleh bentuk kerajaan. Itu dia. Jangan Tan Sri Midi Yassin hari ini, konon-kononnya, ramai orang Cina marah, ramai kaum lain marah, ekonomi negara ini tak baik, kerajaan hari ini gagal. Kepala otak dia. Rakyat angkat bendera putih di zaman Tan Sri Midi Yassin. Zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, saya belum pernah lagi, dia kata, ni Tan Sri Midi Yassin, pemimpin PN ni kata, mengatakan bahawa kerajaan hari ini lemah, ekonomi tak bagus, rakyat diimpit masalah ekonomi. Saya tak lihat rakyat angkat bendera putih. Saya tak lihat rakyat membuat spanduk bahawa hashtag kerajaan gagal. Bila masa kerajaan ada hashtag kerajaan gagal ini? Ini zaman Tan Sri Midi Yassin lah. Kita tahu, saya catat, waktu kita kena pandemik COVID, rakyat Malaysia yang ada di Singapura, saya yang dah keluar waktu besoknya nak lockdown, saya keluar hari ini ke Malaysia. Berapa ramai kawan-kawan saya yang ada di Singapura, tak boleh balik Malaysia, tersangkut, yang nak kerja dekat Singapura, tersangkut. Mana, apa dia Tan Sri Midi Yassin buat? Apa dia kerajaan Malaysia buat waktu itu? Tak ada. Rakyat Malaysia menderita, ada yang bercerai-berai. Ada apa tanggungjawab Tan Sri Midi Yassin? Vaksin di kawasan Johor Selatan lambat. Vaksin seluruh negara lambat. Alasan berbagai alasan dikeluarkan. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana Tan Sri Midi Yassin mengambil alih kerajaan dengan cara pintu belakang dan akhirnya menyusahkan rakyat. Tan Sri Midi Yassin menggunakan isu COVID itu untuk membuat lockdown, untuk menyelamatkan diri dia daripada jatuh. Hari ini dia sibuk kerajaan gagal, kerajaan gagal. Siapa yang kata gagal? Bukan rakyat. Yang kata gagal itu Tan Sri Midi Yassin, Hamzah Zainuddin, Presiden PAS, ahli-ahli parlimen yang ada dalam Parti Perikatan Nasional itu. Kalau rakyat dah tak kata dah. Rakyat dah tahu. Hutang negara 1.5 trilion adalah hasil daripada sebahagiannya Tan Sri Midi Yassin menjadi Perdana Menteri. Tan Sri Midi Yassin bertanggungjawab dalam soal itu. Jadi tak payahlah dia nak cakap banyak. Jadi hari ini kita lihat kerajaan yang ada hari ini dia pertikaikan, tetapi dia tidak ingat bahawa dia melantik 70 orang menteri, termasuk duta khas Perdana Menteri. Apa alasan Tan Sri Midi Yassin buat kerja ni? Ini bukan duit mak bapak Tan Sri Midi Yassin. Dia cerita parti dia miskin. Kepala otak dia parti miskin. Duduk dalam dewan buat makan, buat ceramah, duduk dekat kursi cantik-cantik. Dia duduk atas stage sana. Perjuangan Tan Sri Midi Yassin untuk menjadi pemimpin negara ni tidak bersama dengan rakyat. Saya lihat, perhatikan, mereka buat event-event, mereka buat ceramah ni. Pemimpin mereka duduk di kursi, empuk di atas. Walaon di bawah tu duduk di lantai. Pembohongan mereka ini. Apa Tan Sri Midi Yassin mampu berjalan di ulu Sarawak, ke Hulu, ke Hilir, ke Sabah Sarawak itu melihat apa yang suku-suku kaum di sana duduk? Tak pernah ada. Tak payahlah. Tan Sri Midi Yassin ni nak mengambil lende saja, mengambil kesenangan. Kepala otak mereka ni, orang seperti Tan Sri Midi Yassin ni, nasib baik RUU anti lompat parti itu dah ada. Kepala otak dia, parti lain bersusah payah mencalonkan orang untuk menjadi ahli parlimen, menang, diambil oleh Tan Sri Midi Yassin dengan membayar berapa yang mampu,
membagi ganjaran-ganjaran itu untuk mengambil mereka. Itu aja perangai-perangai mereka nih. Perangai Tan Sri Midi Yassin nih paling hodoh sekali sebagai ahli politik. Saya doakan Tan Sri Midi Yassin masuk penjara. Baru dia rasa bagaimana. Saya harap kes dan disangkut. Saya tak percaya Tan Sri Midi Yassin tidak merompak duit negara ni. Kalau tidak, tak kaya macam tu lah. Banyak projek tender, dia kata tak tahu, tak terlibat, tak kenal. Tahu-tahu, anak beranak, saudara mara sangkut. Jana Wiwawa tersangkut. Cina yang di Bumi Putra kan. Kepala otak dia. Orang Sabah Sarawak tu banyak kontraktor. Apa pun tak ada. Tak payah buat Jana Wiwawa tu. Kalau saya menteri ya, kalau saya dalam kabinet, saya cakap batalkan Jana Wiwawa ni, dah tak payahlah. Kalau tidak menguntungkan Sabah dan Sarawak, tak payah. Buat apa? Jana Wiwawa tak pergi ke arah Sabah dan Sarawak. Kata nak tolong orang Bumi Putra. Kerajaan yang ada hari ni pun, kalau saya yang duduk dalam kerajaan, saya bantai ni. Asyik menipu je. Asyik menipu guna nama Melayu, asyik menipu nama guna Islam. Yang untung tu pemimpin-pemimpin yang penyamun ni. Kalau menguntung orang Melayu Islam tak apa. Biar orang Melayu Islam ni kaya. Masalahnya tak. Saya duduk di Johor Bahru berpuluh tahun. Banyak lagi kampung-kampung Melayu tu yang masih miskin papa ke tanah. Banyak lagi orang-orang Melayu yang terpaksa kerja di Singapura. Jadi nak cerita apa? Asyik-asyik jual Melayu Islam. Asyik-asyik jual Melayu Islam. Pas sama juga. Perintah Kelantan. Berpuluh tahun. Semuanya tu 100% Melayu tu. Tak juga berjaya mana. Jadi tak payahlah main isu perkauman ni. Asyik salah DAP. Tan Sri Midi Yassin kena sedar. Waktu dipecat daripada UMNO, manusia mana yang dah pergi jumpa dahulu? Tu manusia dalam DAP tu. Nak bersumpah Tan Sri Midi Yassin, tak berjumpa dengan Ali Cintong, tak berjumpa dengan Anthony Loke. Nak didedahkan lagi. Apa? Kenapa tak jumpa PAS? Kenapa Tan Sri Midi Yassin waktu tu tak jumpa PAS? Jumpalah mereka ni. Bolehlah juga tarik nafas. Parti Bersatu ni kalau tak ada Pakatan Harapan, tai kucing ada hari ni. Tan Sri Midi Yassin, geng-geng yang ada dalam Bersatu tak payah sembang kemas korang. Kalau tak ada bersama dengan Pakatan Harapan, ingat ada hari ni kekuatan mereka tu. Ingat ada muka Tan Sri Midi Yassin dalam arena politik. Bagus hari tu jangan tolong. Biar Najib penjarakan dia dalam penjara dulu. Nasib Najib salah lah. Najib kemudian akhirnya Najib sendiri yang masuk penjara. Siapa yang penjarakan Najib? Tan Sri Midi Yassin. Itu di zaman pentadbiran dia. Nasib baik. Kalau ada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak pasal-pasal UMNO Barisan Nasional salahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So saya tak nak ulas dan melalut panjang-panjang. Itulah ceritanya Tan Sri Midi Yassin tu. Sekian, terima kasih.